Malaysia benarkan semua kapal berlabuh kecuali kapal dari Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Berita tengah malam sama saya, Sahih Samsudin. Pahang menjadi negeri terbaru dilanda banjir apabila 3 pusat pemindahan sementara PPS baru dibuka malam ini. Keadaan banjir di Johor, Perak dan Kedah pula merekodkan sedikit peningkatan. Menurut aplikasi info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, 3 PPS dibuka di Temerloh yang menempatkan 79 orang daripada 21 keluarga. Pegawai Daerah Temerloh, Datuk Khairul Rizal Ramli turut meninjau keadaan banjir di Lancang petang tadi. Di Johor, jumlah mereka yang terjejas meningkat sedikit setakat 11 malam dengan 201 orang daripada 63 keluarga dipindahkan ke 4 PPS. Bilangan penduduk terjejas di Perak juga bertambah kepada 403 orang daripada 103 keluarga dengan 3 daerah terjejas iaitu Krian, Kuala Kangsar dan Hulu Perak. Di Kedah, bilangan yang terjejas kembali meningkat naik sedikit kepada 2,325 orang daripada 726 keluarga setakat 11 malam tadi. Malaysia membenarkan mana-mana kapal asing untuk berlabuh di pelabuhan negara kecuali Israel. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata dasar baik itu menjadi amalan dengan semua negara dan tidak sepatutnya diperbesarkan oleh sesetengah pihak. Kita ada joint military operations on a small scale dalam kawasan kita dengan Amerika Syarikat, dengan India, dengan China, dengan Singapura, dengan Indonesia, ya, dengan India. Jadi semua, apa dia masalah dia? Bagi saya tak ada masalah. Hal ini telah berlaku sejak lama. Malah kalau kerajaan dulu yang bersama PAS dan Bersatu, itu kapal terbang Israel pun boleh lalu kita. Kapal Israel Zim pun boleh masuk pelabuhan. Tapi tak jadi isu. Sekarang jadi isu. Perdana Menteri mengulas mengenai kunjungan kapal tentera dari China ke pelabuhan Pulau Pinang baru-baru ini. Sementara itu, jelas Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan, kunjungan kapal tentera China ke pelabuhan Pulau Pinang perkara biasa dalam hubungan diplomatik dua hala. Beliau menegaskan Malaysia juga menerima kunjungan kapal perang dari negara lain seperti Australia, United Kingdom, Amerika Syarikat dan New Zealand. Katanya perkara itu tidak perlu diperbesar kerana China rakan dagangan terbesar Malaysia selama 15 tahun berturut-turut. Tak ada apa-apa pun, ya. Mereka mendapat kebenaran. Yang bagi kebenaran itu kebenaran luar, kebenaran saya. Kita dapat pula daripada pasukan keselamatan. Kita minta pandangan mereka. Boleh ke pasukan keselamatan pilihan mereka? Tak ada masalah. Tentera laut kata ataupun medan kata tak ada masalah. Dan mereka letak dia punya program dia. Ini dia kami nak buat. Kami turun, ada kepentingan kami nak pergi situ, pergi sini. Semua diluluskan. Ada 2-3 perkara yang kita tak luluskan. Tegas Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari pula, kunjungan kapal tentera dari China ke pelabuhan Pulau Pinang tidak sepatutnya dijadikan isu. Jelasnya kunjungan kapal dari negara luar kebiasaannya mempunyai permohonan dan kelulusan daripada kementerian berkaitan. Sebenarnya kita memang setiap tahun ataupun setiap beberapa bulan itu kita akan menerima port call daripada negara-negara ini untuk sebagai sebahagian daripada bilateral kita. Jadi dalam port call ini selalunya kalau di peringkat Kementerian Pertahanan ini memang kita ada perbincangan antara anggota dengan anggota dan kadang-kadang kita bincang juga sebahagian negara itu tentang pertukaran maklumat dan juga pertukaran pengalaman dan seumpamanya. Tempoh reman seorang pemandu wanita disyaki merempuh 2 motosikal hingga menyebabkan kematian 3 penuntut Universiti Teknologi Mara UiTM Kampus Dungun dilanjutkan 2 hari lagi.
Magistrate membenarkan lanjutan reman bagi bantu siasatan di bawah Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Suspek berusia 49 tahun yang juga ibu kepada 3 anak sebelum ini direman selama 4 hari kerana dipercayai mengalami masalah mental. Wanita itu tiba di pekarangan Magistrate Dungun kira-kira 8.45 pagi tadi. Dalam kemalangan malam Rabu lalu, 3 penuntut UiTM Dungun maut dirempuh seorang wanita. 3 mangsa yang maut, Ku Adib Aizat, Ku Azmi dan Khairil Anwar Jamaluddin masing-masing berusia 20 tahun serta Muhammad Akmal Muhammad Tukirin 25 tahun. Manakala seorang lagi mangsa, Muhammad Amar Danish Muhammad Ridwan 20 tahun cedera di pinggang. Sementara itu, mangsa terselamat Muhammad Amar Danish Muhammad Ridwan 20 tahun telah dibenarkan pulang. UiTM akan terus memberi khidmat kaunseling dan rawatan susulan bagi memastikan penuntut itu benar-benar pulih. Keadaan kesihatan dan trauma mangsa juga semakin pulih. Saya bila tahu kau meninggal saya down sikit lah. Tapi saya fikir macam ni. Saya mau sangat mereka semua dah habis lah. Ini sekarang saya ni kena fokus apa yang kena buat lepas ni. Seorang penunggang motosikal maut selepas motosikal ditunggangnya dihempap sebatang pokok yang tumbang dalam kejadian hujan lebat dan ribut di Sek Kedah petang tadi. Kejadian berlaku di Kampung Bandar Hilir. Ketua Polis Daerah Sek, DSP Abdul Razak Osman berkata dalam kejadian kira-kira pukul 6 petang itu, berlaku kejadian ribut bersama hujan lebat di beberapa kawasan di Sek. Angin kencang telah menyebabkan pokok tumbang di Kampung Bandar Hilir dan telah menghempap seorang lelaki. Mangsa Muhammad Rizal Aziz, 47 tahun, beralamat di Kampung Tanjung Besar Teloi Sek, disah meninggalkan dunia di tempat kejadian oleh pegawai perubatan yang tiba di lokasi kejadian. Mayat mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Sek untuk bedah siasat. 2 kilang plastik di kawasan perindustrian Bukit Panco Nibong Tebal yang disita September lalu kerana terbabit kes pencemaran bau diarah menghentikan operasi serta-merta semalam. Tindakan dilakukan melalui satu operasi khas bersama Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP dan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Kadun Jawi. Exco Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa Heng Mui Lai berkata MBSP mendapati kilang terbabit masih beroperasi hingga secara berterusan menyebabkan gangguan kepada penduduk. Manakala pemiliknya diberikan amaran tegas sebelum tindakan lanjut Jabatan Alam Sekitar JAS Pulau Pinang. MBSP juga akan menyediakan laporan siasatan kepada JAS Pulau Pinang untuk tindakan lanjut. Dan pada masa sama akan menarik balik lesen perniagaan premis kilang yang tidak mematuhi syarat. Di Johor, Kerajaan Negeri akan mengambil tindakan terhadap kilang terlibat dalam kes pencemaran sungai di Kota Tinggi dan Johor Bahru selepas proses pendakwaan 5 suspek selesai. Exco Kesihatan dan Alam Sekitar Ling Tian Sun berkata kilang terbabit masih beroperasi namun pemantauan berterusan dilakukan. Ia bagi memastikan insiden sama tidak berulang. So kena tunggu bicara dalam mahkamah tersebut. Dan kita akan memastikan kita ada satu jawatankuasa khas yang gabungan daripada Jabatan Alam Sekitar, PBT Tempatan dan juga pihak polis supaya kita kerapkan rondaan ataupun pihak penguatkuasaan dan pemantauan di kilang-kilang yang memproduce schedule waste. Susulan insiden pencemaran itu, Jawatankuasa Khas Kerajaan Johor memeriksa 150 kilang di kawasan terjejas. 26 September lalu, 5 individu termasuk seorang pengarah kilang warga Singapura didakwa di Mahkamah Session Kota Tinggi atas tuduhan sabotaj perkhidmatan air di Bandar Tenggara. Denda dan hukuman yang lebih tinggi bagi kesalahan berkaitan pencemaran air hingga 10 kali ganda antara cadangan pindaan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 dalam kurungan Akta 655 yang bakal dibentangkan dalam sesi sidang Parlimen akan datang. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia sebahagian daripada usaha untuk membendung masalah pencemaran air. Memang perkara itu kita akan adakan sesi libat urus dengan ahli-ahli parlimen supaya akta cadangan pindaan terhadap akta tersebut mendapat sokongan sepenuhnya lah. Jadi memang sebenarnya dari segi kuantum tu saya boleh sebutkan memang ada yang sampai 5 hingga 10 kali ganda lebih berat berbanding dengan yang sedia ada. Beliau turut menekankan keperluan untuk menjadikan akta itu lebih dinamik selaras dengan perubahan semasa.
Pertumbuhan ekonomi Malaysia yang memberangsangkan ketika ini turut dipacu pelaburan domestik dan bukan hanya didorong oleh pelaburan langsung asing FDI. Ini mengambil kira momentum kukuh dalam sektor berkenaan sehingga menarik minat, keyakinan serta komitmen pemain industri tempatan. So domestic investments has increased phenomenally, and for that I thank you very much. Of course, following that, you say if there is an impressive investments from domestic, then I should not discourage you. I should not tax you too highly. Perdana Menteri berucap pada mesyuarat agung tahunan ke-78 Dewan Perniagaan dan Industri Cina Bersekutu di Petaling Jaya. Katanya sektor swasta termasuk perniagaan, perusahaan kecil dan sederhana PKS serta PKS mikro akan diberi tumpuan khusus dalam belanjawan 2025 akan datang. 14 orang bakat muda berkelulusan sijil kemahiran Malaysia SKM tahap 3 bidang teknologi otomotif berangkat ke China hari ini bagi melanjutkan latihan TVET menerusi inisiatif Malaysia China Institute. Mereka akan menjalani latihan selama setahun secara sepenuh masa di Tangshan Polytechnic University. Ketua Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran Belia Mahir, Muhammad Rizan Hassan berkata, kesemua bakat muda itu akan melanjutkan latihan TVET di peringkat Diploma Teknologi Pemeriksaan dan Penyelenggaraan Otomotif. Latihan tersebut turut memfokus kepada kemahiran kenderaan elektrik hybrid HEV, kenderaan elektrik bateri BEV, kenderaan elektrik hybrid plug-in PHEV dan kenderaan elektrik sel bahan bakar FCEV. Beliau berkata meskipun kesemua yang terpilih tidak mempunyai latar belakang akademik yang baik atau tidak menamatkan persekolahan peringkat sijil pelajaran Malaysia, inisiatif itu telah membuktikan bahawa pensijilan SKM mampu memberi jaminan masa hadapan yang baik termasuk lanjutan pengajian ke luar negara. Helikopter Leonardo AW149 yang bakal menggantikan pesawat Nuri atau Sikorsky S-61 memenuhi keperluan penugasan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM dan dibina berdasarkan spesifikasi ketenteraan bukannya awam. Panglima Tentera Udara Tan Sri Muhammad Asghar Khan Goriman Khan berkata spesifikasi AW149 jauh berbeza dengan helikopter jenis sama untuk kegunaan awam. Beliau berkata AW149 bakal diperoleh secara sewa beli. Helikopter berkenaan juga dirasakan cukup sesuai untuk melaksanakan 3 penugasan utama iaitu mencari dan menyelamat SAR, pencarian dan penyelamatan tempur CSAR serta utility. And this aircraft, Leonardo AW149 is a military version. It's not a civilian version. So untuk masa 15 tahun ini, we will get a certain number of hours yang kita akan operate pesawat ni dan kita tidak perlu membuat apa-apa penyelenggaraan. Penyelenggaraan akan dibuat oleh pihak kontraktor lah. So we only get the hours and we will fly the hours and execute our mission. Tular kononnya DBKL tak kisah dengan penggunaan bahasa Cina pada papan tanda beberapa premis perniagaan di Bukit Bintang. Pengguna TikTok itu turut persoal keberanian pihak berkuasa tempatan tersebut untuk ambil tindakan. Semakan pasukan Biar Betul mendapati perkara itu ada dapat perhatian pihak berkaitan. Menurut DBKL, operasi terhadap premis dimaksudkan telah dibuat. Tindakan penguatkuasaan dilakukan mengikut Undang-Undang Kecil Iklan Wilayah Persekutuan 1982. Tempoh 14 hari diberi kepada pemilik premis untuk turunkan iklan. Jika ingkar, tindakan denda menanti dan lesen perniagaan juga boleh ditarik. Usah cetus kegusaran, tak perlu cipta dakwa-dakwi mengarut. Mencipta persepsi palsu tak datangkan faedah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofiah bertemu rakyat Malaysia di Brunei dalam majlis santapan minum petang hari ini. Kira-kira 300 diaspora Malaysia hadir, antaranya ahli perniagaan, Persatuan Warga Negara Malaysia dan Persatuan Kebajikan Melayu se-Malaysia.
Seri Paduka Baginda berdua kini dalam lawatan negara ke Brunei selama 3 hari hingga Selasa. Sultan Ibrahim dan Raja Zarif Sofia turut menyertai sesi bergambar bersama warga Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke Brunei dan beramah mesra dengan diaspora Malaysia sebelum berangkat meninggalkan majlis. Kira-kira 25,000 komuniti Malaysia di Brunei melakar pencapaian dalam pelbagai bidang, khususnya ekonomi, di mana rakyat Malaysia antara tonggak utama kepada perniagaan besar di negara itu. Proses libat urus bagi Belanjawan 2025 memasuki fasa akhir dengan pihak perbendaharaan dalam proses memuktamadkan ucapan dan langkah belanjawan yang akan diumum oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Datuk Johan Mahmud American berkata pihaknya telah mengumpul pandangan serta cadangan pelbagai pihak, industri dan rakyat di setiap negeri. Yang Berhormat Perdana Menteri, Menteri Kewangan akan membentangkan Belanjawan 2025 pada hari Jumaat ni 18 hari bulan Oktober. Pada peringkat ni Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri dan juga Yang Berhormat Menteri Kewangan dan juga pelbagai Yang Berhormat Menteri telah melaksanakan pelbagai libat urus dengan pihak berkepentingan. Sekarang pihak kami dalam proses memuktamadkan ucapan dan juga langkah belanjawan yang akan diumumkan kelak. Program libat urus turut dilaksana dengan sektor elektrik dan elektronik di Kulim, Kedah dan sektor industri sawit di Ipoh pada minggu lepas. Mesyuarat Jemaah Menteri tidak pernah membincangkan atau bercadang untuk memperkenalkan cukai warisan seperti dakwaan segelintir pihak. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke menegaskan dakwaan berkenaan tidak berasas sama sekali. Beliau yang juga Menteri Pengangkutan menasihatkan orang ramai supaya menunggu pembentangan Belanjawan 2025 sebelum membuat sebarang kesimpulan. It's just an assumption by some analysts. Not everything mentioned by analysts are truth or will be considered or will be implemented. The point that I'm trying to make is that my advice to the members of the public, especially our own members, DAP members, is not to believe in all assumptions. So always fact-check certain things before they make any conclusion or make any comments to it. Firstly, I think the proposal. Pengunjung bertambah, pendapatan meningkat. Itu kesan projek selenggara dan pulihara Tasik Timah Tasuh Perlis menerusi Belanjawan 2024. Wan Nur Azli Wanci ada perinciannya. Penerbangan charter dan dana kepada Pusat Pelancongan Islam ITC untuk membangun industri pelancongan mesra Muslim di Malaysia. Bangunan dan tapak warisan tumpuan pelancong akan terus dipelihara untuk menjamin keindahan dan kebersihan. 20 juta ringgit disediakan untuk maksud tersebut. Memelihara lokasi termasuk Tasik Timah Tasuh di Perlis, Kenong Rimba Park di Pahang. Tasik Timah Tasuh termasuk dalam 41 pakej Eko Pelancongan Perlis yang menjadi tumpuan Tourism Malaysia. Projek naik taraf kemudahan pengunjung termasuk platform terapung bagi menggantikan titi kayu yang usul siap sepenuhnya Julai lalu. Alhamdulillah kami ni dapat platform terapung ni untuk kemudahan pengunjung lah dan kemudahan komuniti nelayan kat sini lah. Maknanya sebelum ni kita ada titi yang agak teruk. Alhamdulillah kerajaan bagi platform baru ni, jadi pelancong dari seluruh Malaysia ni berpuas hatilah dengan peruntukan yang kerajaan bagi dekat komuniti nelayan Timah Tasuh. Pelbagai kemudahan infrastruktur yang ditambah baik di Tasik Timah Tasuh melonjakkan kehadiran pengunjung khususnya ke santori ikan air tawar. Selain mampu meningkatkan pendapatan komuniti perikanan Timah Tasuh. Di segi pendapatan tu bolehlah dalam satu hari tu bolehlah dalam tinggal 200. Kalau nak banding dengan sebelum ni tu boleh cari makan lah kata. Selepas naik taraf ni sambutan tu amat menggalakkan, tapi selepas ni kalau bajet baru kalau dia ada peruntukan
Lebihan tu kalau boleh jalan masuk lagi clear, lagi lah ramai. Sekarang ni kalau orang lalu daripada jalan raya, kadang-kadang tu tak perasan kata ada jalan masuk ke Century. Kadang-kadang orang terlepas pandang. Jadi kalau dia ada signboard besar, jalan masuk yang sempurna, mungkin lagi ramai pengunjung akan masuk. Ketika ini, terdapat 45 nelayan darat di Tasik Timah Tasuh terlibat secara aktif dalam sektor pelancongan. Diharapkan dengan usaha menyelenggara dan memelihara sekitar tasik berkenaan dapat mengambil kehadiran lebih ramai pengunjung. Wan Azli Wancit, RTM. Ini pula kisah kejayaan seorang usahawan muda tempatan, Muhammad Fairuz Effendi, mencatatkan keuntungan mencecah 5 angka setiap bulan dengan lebih 20 jenis tanaman microgreen diusahakannya. Beliau yang kini merupakan pembekal sayuran microgreen kepada hotel dan restoran mewah mengakui kejayaan itu dicapai menerusi Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 atau Putra 35. Fairuz optimis inisiatif seumpama itu mampu membantu usahawan sepertinya untuk mengembangkan lagi perniagaan. Alhamdulillah, pasaran syarikat kami juga telah diperluaskan ke kawasan luar Lembah Kelang seperti Johor, Melaka, Pening, Pahang, Sabah dan Sarawak. Saya berharap perniagaan saya dapat dikembangkan dengan pengenalan kepada produk-produk baru selain microgreens dan produk saya dapat menembusi pasaran luar Malaysia. Menjelang pembentangan Belanjawan 2025 18 Oktober ini, seperti sektor lain, seluruh penggiat seni pastinya meletakkan harapan tinggi supaya kerajaan tidak meminggirkan industri kreatif yang turut membantu menyumbang dan merangsang ekonomi negara. Saya merasakan bahawa seni dan budaya di negara kita ini seharusnya diperhebatkan lagi dengan memberikan banyak geran-geran, peluang untuk anak-anak bangsa kita memajukan lagi seni dan budaya. Kerana apabila seni dan budaya itu maju, maka bangsa itu sendiri akan mempunyai satu identiti yang terbaik dan ianya lebih dihormati. Industri muzik, industri seni kan, ini salah satu daripada bidang yang membantu ekonomi negara juga. Sekiranya adalah belanjawan untuk kami ni anak-anak karyawan, tak kisahlah penyanyi ke pelakon, asalkan terlibat dalam bidang seni diberikan, insya-Allah kami boleh lebih lagi menyumbang pada negara dengan apa bakat yang kami ada ni lah. Bila kita menyentuh industri, ianya merupakan bisnes. Okey, ia bukan hanya satu terma je industri, ianya bisnes. So kita yang mempunyai pelbagai impian untuk menaikkan industri kita, kita memang memerlukan dana yang besar. Tidak boleh dinafikan itu. Ya, lagi-lagi dalam pemasaran. Sebab produk yang bagus ataupun produk yang tidak bagus, cara you memasarkan itu yang menentukan. Produk itu boleh menjana pendapatan yang tinggi atau menjana pendapatan yang rendah. Kerajaan kita kali ini dapat untuk 2025 dapat menaikkan taraf industri filem dan juga industri teater. InsyaAllah saya doakan yang kita tidak dipinggirkan dan kita sentiasa berada dihargai. Saya mengharapkan PMX dapat mengumumkan belanjawan untuk tahun depan untuk bidang kesenian. Tambah sikit PMX kan bagi kami ruang untuk ekspresikan makna madani yang sedang dikempenkan ini supaya ianya dapat dalam bidang kreatif lah. Badminton terbuka Arctic 2024 di Finland, beregu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani merangkul gelaran ketiga musim ini selepas menumpaskan gandingan Denmark Kim Astrup Anders Karup Ramussen di pentas akhir. Wakil negara selaku pilihan kelima bermula goyah apabila banyak pukulan tersangkut di jaring. Ini membolehkan lawan selesa meraih kemenangan 21-15 pada set pertama.
Masuk set berikutnya, Zife Nur Izzuddin kembali menemui rentak dan mempamerkan pukulan pantas sekaligus menang 21-15. Meskipun diberikan tentangan sengit pada set penentuan, namun harapan negara kekal tenang serta kurang melakukan kesilapan mudah untuk mengesahkan kemenangan 21-19. Ini adalah kemenangan kedua diraih Zife Nur Izzuddin ke atas Astrup Ramussen dalam 8 pertemuan. Pertemuan terakhir kedua-dua beregu adalah ketika Masters Malaysia 2024 yang ketika itu memihak kepada gandingan Denmark. Sementara itu, gandingan beregu wanita negara Pearly Tan M. Tina gagal mengulangi kejayaan sama di saingan akhir. Wakil negara terpaksa akur tumpas 12-21, 17-21 kepada gandingan dari China Liu Shengshu Tan Ning. Ini adalah kemenangan kelima diraih lawan ke atas harapan negara dalam 8 pertemuan. Pertemuan terakhir kedua-dua pasangan adalah semasa terbuka Hong Kong 2024 yang ketika itu dimenangi Pearly Tina dengan keputusan 21-14, 21-14. Masih dengan saingan badminton, beregu lelaki muda negara Aaron Tai Kan Kai Sing mencipta sensasi apabila mengungguli kejohanan remaja dunia WJC 2024 menumpaskan gandingan tuan rumah Hu Qi Yuan Ling Xiang Yi. Kejayaan sekaligus menamatkan penantian selama sedekad Malaysia untuk meraih podium dalam kategori beregu lelaki. Saingan berlangsung di Nanchang, China menyaksikan gandingan negara diberi tentangan sengit seawal set pertama sebelum menang 21-18. Bagaimanapun, Qi Yuan Jiangzi kembali memperkemas aksi dan menguasai set berikutnya 21-15. Kekalahan pada set kedua tidak melemahkan semangat harapan negara berjaya bangkit memenangi set penentuan 21-18. Kali terakhir Malaysia merangkul gelaran beregu lelaki saingan WJC adalah pada tahun 2011 menerusi gandingan Nelson Haig Teo E. Yei. Karnival Rugby Labuan 2024, pasukan Sabah Oscar Warriors menepati ramalan apabila mempertahankan kejuaraan yang dimenanginya tahun lalu dalam kategori Cup. Pasukan itu menewaskan KK Sharks 15-3 pada perlawanan akhir. Terdahulu di perlawanan separuh akhir, Sabah Oscar Warriors menewaskan Kutatan Scorpions dari 21-0. Manakala KK Sharks pula menewaskan pasukan Flying Kurkis yang berpengkalan di Brunei 5-0. Sementara itu, bagi penentuan tempat ketiga dan keempat, pasukan Flying Kurkis menewaskan pasukan Kutatan Scorpions 17-5. Setiap pasukan menerima medal dan piala iringan. Sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.